Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula syarat sujud itu 8 perkara. Situ dah. Kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Subyan fi ma'rifatil islami wal iman, karangan Syekh Abu Abdillah Husain Nasir bin Muhammad Thayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Kata dianya, faslun, bermula syarat sujud itu 8 perkara. Ini nak masuk nyata tentang rukun yang ke-8 lah, iaitu rukun yang ke-8 daripada 13 rukun semayanya ialah sujud. Sujud itu 2 kali dah. 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Kenapa? Karena sabit dengan ayat Quran dan hadis dan ijma' sekalian a'immah. Tu bukan hanya a'immah mazhabil arba'ah ittifaq saja, ijma' sekalian. Lebih daripada 4 mazhab pun semuanya sepakat kata sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Kenapa hikmat kita sujud tu 2 kali? Kerana sujud tu terlebih ablag, dia panggil terlebih mendalam. Terlebih ablag mana terlebih mendalam kepada tawadhu. Itu dah, terlebih mendalam pada tawadhu. Dan saat yang paling hampir seorang hamba tu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika mana dia sujud.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih idza kana sajidan. Terlebih hampir barang yang ada hamba daripada Tuhannya ialah apabila ada ia hamba tu keadaannya bersujud. Nah, sebab sujud tu tempat nyata bagi sifat tawaduk. Kita sanggup meletakkan muka kita yang mulia ni lebih rendah daripada punggung dan sama taraf dengan tapak kaki kita. Nah, artinya kita menghina sehina-hinanya diri kita. Artinya kita nak melambang, nak menzahirkan tawaduk. Nah, rendahnya diri kita ni, hinanya kita. Maka man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah Ta'ala angkat dia. Maka kerana itulah saat orang tu dekat dengan Tuhan dia ialah ketika mana dia bersujud. Itu pun kalau dia sedar lah. Kalau dia tak sedar, tak ada kira, takut dia tidur lah sujud lah. Tu kerana tidur makan selak, tak happy juga, tak dekat juga dengan Tuhan. Baik. Mana 8 perkara? Pertama, badal pada kata 8 perkara. Pertama, bahawa ada ia sujud tu bila? Kemudian daripada, yakni selepas daripada sempurna i'tidalnya musalli. Artinya kalau dia i'tidal tak sempurna lagi tu sujud, maka sujud dia tu tidak dikira. Nah, tidak diiktibar. Dia kena kembali balik apa kija'ah hak dia buat sebelum daripada rukuk. Kayak gitu ke i'tidal ni? I'tidal ni kita kembali balik buat hija benda hak kita buat sebelum daripada rukuk. Kalau sebelum rukuk tu kita qiyam, maka i'tidalnya qiyam. Kalau kita sebelum rukuknya duduk, maka i'tidalnya ialah duduk. Gitu lah. Jadi kalau orang panggil tak sempurna lagi i'tidal, terus pergi sujud. Maka sujud dia tu tidak iktibar, tidak dibuat kira. Sebab apa? Sebab berlaku sujud tu belum sempurna i'tidal. Maka dia kena kembali i'tidal. Nah, barulah kemudian daripada sempurna i'tidal dia boleh sujud. Gitu dah. Karena syarat ni. Tu syarat. Bila ternafi syarat, ternafi masyru'. Idzan tafas syartu intafal masyru'. Bila ternafi syarat, tu maka ternafilah masyru'. Apa masyru'? Sujud tu ternafi, tidak dikira. Itu habis. Keduanya daripada 8 perkara bahawa menghantar ia musalli akan 7 anggotanya musalli kepada tempat sujud. Tu. Mana 7 anggota? Ni yang menyata dah. Iaitu 7 anggota. Lihat situ tu. Iaitu 7 anggota ialah 2 perut anak jari, 2 kakinya. Ni dia letak depan sekali, 2 perut anak jari, 2 kaki nyonya musalli. Sebab ramai kalau kita tengok kat duduk sujud serupa dengan penyu ni, kaki atas gini. Dia tak lipat perut anak jari, 2 kaki. Kalau dia gemuk sangat paling kurang pun ibu jari. Kena ui perut tu. Artinya kena lipat jari tu, jari kaki tu kan kena lipat. Dia tak boleh pacak gitu, potrojen gitu. Ada kok ni pacak. Ni bebek pacak. Pacak gitu. Tak kena perut anak jari tu. Perut tu duduk sini. Kalau kena kat kaki juga. Bebek lah tu. Ni walau kata kita kata ni kaki lah. Walau kaki. Mana perut? Ni perut. Ni bukan perut ni. Ni hujung. Hujung bagi jari. Lepas tu perut mana? Perut ni perut. Perut. Ni perut. Ni perut. Ni perut. Ni perut. Ni perut. Jadi kena lipat gini. Kaki lah. Okey, nak kena akak kaki pula atas meja ni. Kata Tok Guru bengong pula. Lipat gitu kan tadi. Kena lipat gitu. Ramai kita duk tengok dak lipat. Tu tak sah sujud, tak sah semaya. Tu gak berasa melenggar banyak pahala. Pemaya dia tak sah. Ni yang kita takut ni. Ramai.
Nak kalau hari Jumaat teragi tengok semaya tapi jangan duk niat atau nak kita semaya orang salah lah. Tapi kadang-kadangnya tu ngagiup pun. Nah, kita yang tidak nak turun sujud lewat sikit, dia mau sujud dah orang depannya. Pak sujud. Oh, kaki gitu. Cak gitu. Nah. Tu. Tak sah tu. Nah, tak sah sebab apa? Nanti kita sebut hadis dia ada tu. Nah, itu bila dulu tengok. Mana 7 anggota lagi? 2 perut, anak jari, 2 kaki, 1. Nah, mana 2 perut, anak jari, 2 kaki. 2 itu. 2 anggota, 2 kaki. Nah, dan 2 lututnya. Tengok, 2 lututnya 4 dah. Nah, dan 2 tapak tangannya. Itu. Kalau tak boleh berlapiknya 2 tapak tangan. Itu disyarat tak boleh tak boleh berlapik. Mana 2 tapak tangan? Allahumma salli, bukan dahinya. Itu salah deh. Dan 2 tapak tangannya musalli. Dan dahinya. Itu dah. Nanti ada sebut tu. Syarat yang ketiga terbuka dahi. Tak boleh tutup. Jadi pakai piah sokok tutup sampai pakai kening pakai ada tu ni. Pakai sujud atas sokok tu, sujud atas piah tu. Tak sah tu. Lagi agak tepat. Tu ambil di mana tu? Tu ambil dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Nabi kata guana, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami. Umirtu, telah disuruh aku, yakni oleh Allah Ta'ala, telah disuruh akan daku, yakni oleh Allah. Umirtu mana diperintah akan daku, yakni oleh Allah. Diperintah apa oleh Allah Ta'ala? An asjuda, bahawa aku sujud, ala sab'ati a'zami, di atas 7 anggota. Mana 7 anggota? Nabi kata al-jabhati, pertamanya dahi, wal yadaini, dan 2 tapak tangan. Nah, 2 tangan tu mana nak kepada 2 tapak tangan lah. Sama 2 tangan duduk gini sujud puanjing gitu dah. Tu tak batal. Cuma orang panggil ada larangan dalam hadis kita sujud tu seperti anjing. Anjing apa? Anjing yang duduk. Anjing apa? Nampak macam gitu kan? Ada kan setengah-setengah orang sujud tu siku dia tu rapat habis. Berkali dia pakai Zuhir dalam hadis ni. Zuhir kata wal yadaini, 2 tangan. Ni 2 tangan tu. Sujud gitu pun nak tidur. Tu makruh lah gitu tu. Makruh. Ada tak lagi tak? Boleh tu tolaknya ada tu yang sebut hadis tentang apa, jangan sujud seperti anjing tu. Okeylah. Kita cari sendiri pun boleh tu. Jadi masuk wal yadaini ni wal kaffaini. Dengan 2 tapak tangan. Tu. War rukbataini, dan 2 kepala lutut. Wa atraf. Tengok. Nabi sebut wa atrafil qadamaini, dan perut 2 jari kaki. Perut 2 jari kaki. Wa atrafil qadamain, dan perut bagi 2 kaki. Apa? Yang ni perut anak jari bagi 2 kaki. Itu Nabi sendiri sebut. Maka sebab tu syaratnya pula mestilah 7 anggota tu dihantarkan ke tempat sujud. Tu. Nak turun mana dulu daripada tidak tu. Tangan dulu ke lutut dulu? Ni pun duk balas juga ni. Tu. Hadisnya ada 2 lah. Ada 2 cerita. 2 cerita, kita kata 2 khabar, 2 hadis. Satunya turun tangan dulu, satu laginya turun lutut dulu. Mana? Satunya Nabi kata iza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'iru.
apabila bersujud oleh seorang daripada kamu, maka jangan terjun turun seperti mana terjun turunnya oleh unta. Nah, tu tengok. Jadi unta ni kalau kita tengok dia nak turun duduk tu kan, dia waktu turun hak mana dulu? Dah lutut depan lah dah. Tu. Jadinya jangan turun lutut dulu. Sebab orang panggil apa? Kalau kita tengok zahir unta tu bila nak turun, dia turun lutut dulu. Memanglah dia tak ada lengeh. Jadi ulama hok duk faham daripada hadisnya kata iza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'iru. Apabila bersujud oleh seorang daripada kamu, maka jangan terjun turun seperti mana terjun turunnya oleh unta. Bermakna unta turun dengan kepala lutut, jangan ikut dengan turun kepala lutut. Lepas tu turun dengan tangan dulu. Maka setengah daripada mazhabnya turun tangan dulu. Wal yadha yadai qabla rukbatain. Letak tangan dulu sebelum daripada lutut dulu. Sebab apa? Sebab unta tu turun kepala lutut dulu. Lalu mazhab Syafi'i, ulama Imam Syafi'i sendiri pun dia katanya tu hadis tu tidak boleh jadi dalil kata turun dengan tangan dulu. Sebab apa? Sebab tadi unta tu tak ada lengeh, memang semua kepala lutut belakang. Tak kedai kata unta tu boleh cacar pun kita. Jadi tangan depan dia tu lutut lagi dah. Dah lah. Jadi tangan dah lah. Dah. Jadi kepala lutut tu macam mana? Kaki dua duduk belakang. Jadi kaki dua depan, kalau dia duduk cacar jadi tangan. Kalau gitu bagaimana unta turun? Unta turun tangan depan dulu. Kalau gitu jangan turun tangan depan dulu. Gitu pula. Turun dengan kepala lutut dulu. Pula. Tu khilaf ni termasuk perkara yang khilaf ya. Tak seduk balas lah. Nak cerita sininya apa? Bagaimana ulama tu memahami. Tu. Kerana apa lagu tu? Kerana ada dalam satu riwayat hadis yang lainnya, sahabat tengok Nabi turun lutut dulu. Kalau tak silap Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar. Dia kata mana? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Tu ra'aitun nabiyya, melihatlah olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila bersujudlah ia Nabi, wada'a rukbatayhi, meletaklah ia Nabi itu akan dua kepala lututnya. Itu rukbatayhi mana dua kepala lututnya, qabla yadayhi, sebelum daripada meletakkan tangannya. Berarti Nabi turun dengan kepala lutut dulu. Lepas tu hak tadi bukan makna kepala lutut lah tu makna tangan. Sebab unta tu memang tak ada lengeh. Kalau kita tengok unta dia nak duduk kan, dia jatuh tak kaki depan dia dulu. Kaki depan dia tu kalau dia cacat jadi tangan. Jadi jangan mu turun, wala yabruku kama yabrukul ba'iru, jangan mu turun terjun seperti turun terjunnya oleh unta. Jadi unta turun tangan dulu, kira macam tangan lah kaki depan dia tu. Maka kita jangan turun seperti turunnya unta, artinya jangan kita terjun dengan tangan dulu. Kemudian di sana ada hadisnya, sahabat tengok Nabi turun tangan dulu. Pula dah. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Pula pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud dia Nabi dalam sembahyangnya, maka menurunlah ia akan tangannya, dua tangannya dulu sebelum daripada dua kepala lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu nak ke mana nak buat? Maka ulamanya hipung apa? Yakni ketika mana Nabi turun lutut dulu tu ketika Nabi masih sehat, Nabi masih muda, masih segar, masih sehat, maka gagah turun lutut dulu. Maka hak sahabat tengok Nabi turun tangan dulu, kemudian baru lutut, itu ketika mana Nabi sudah sakit.
sudah kurang sehat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu maka Nabi turun tangan dulu. Jadi tak usah balah lah kita nak turun tangan dulu, kaki dulu. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i mentarjihkan turun lutut dulu. Nah, kita turun lutut dulu lah. Kalau nak sujud kan turun lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau kita tengok ada orang tu turun tangan dulu, tak usah tegah gapo. Ada juga dalilnya, ada juga hadisnya. Kalau tak bolehnya turun pala dulu. Ini yang begum gitu. Tu jangan. Mudarat. Tu. Nak turun kaki tangan dulu, gilah lutut dulu ke tangan dulu. Tu. Jadi itu termasuk daripada perkara jadi berkhilaf juga di kalangan alim ulama kita. Tak payah ambil perkara tu besar lah. Tu dulu pernah jadi balah tu. Sebab apa jadi balah tu? Sebab ada gelongnya dia marah orang tu lutut dulu. Tidak ikut sunnah, tu jadi balah sunnah. Sebenarnya agama ni jangan pergi balah ya. Nah, nak tengok orang semaya pelik-pelik pergi Mekah. Segala mazhab ada belakang situ ni. Baru kita ngangok. Sudah banyak dah. Nah, ni maya lagu ni, ni maya lagu ni. Tapi tak apalah. Semuanya ikhtilaf ulama rahmatun. Nah, khilaf selisih pendapat ulama yang mu'tabar tu ialah rahmat. Tak payah berkelahi. Yang jadi berkelahi ni kan apa? Kita tempat kita ni duk amal mazhab Syafi'i belakang. Tiba-tiba mari seorang klik mana tak tahu lah. Madinah ke Mekah ke Mesir ke Baghdad, atas langit. Bunyi yang mana tak tahu. Mari-mari entah semua semaya tak betul dengan sunnah ni. Tu jadi balas tu. Dalam hadis kata tangan dulu. Pak kita orang kampung ni tak ada mengaji hadis apa dah sini. Pakai ikut tu kata lutut dulu tu. Tak ada hadis ke apa hari ni baru duduk dengan hadisnya. Yo saya ngaji tu. Sebagai lauk nak takkan awak tak percaya saya ni. Siji balik jalan-jalan ni takkan bodoh saya. Kita pun ya, tak betul selama kena kita buat amal. Padahal betul. Tu jadi bala satu surau, satu masjid, sebutir kampung, sebutir negeri Padahal benda tak kena bala. Kerana semuanya ada tempat ambil faham daripada hadis masing-masing. Jadi kalau mazhab hak turun tangan dulu, dia faham kata Nabi kata fala yabruku kama yabrukul ba'iru, jangan turun seperti turunnya unta, berarti unta turun dengan lutut. Maka jangan turun dengan lutut, turun dengan tangan. Mana gitu. Lepas tu Imam Syafi'i kata dah memanglah unta tu memang tak ada tangan, tak sedut royak lah. Lepas tu unta turun tu lagu mana? Dengan kaki depan dia. Kaki depan tu kalau takdir dia boleh diri cacat manusia. Tidak gini, diri. Maka kaki depan dia tu tangan depan. Jadi artinya jangan turun seperti unta turun, mana jangan turun dengan tangan dulu. Dikuatkan pula dengan hadis kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dia melihat olehku akan Nabi, kata Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, apabila bersujud ya Nabi menghantar akan dua kepala lututnya Nabi sebelum daripada dua tangannya Nabi. Kemudian ada juga hadis kata turun lutut, turun tangan dulu. Maka hipunglah apa ketika mana Nabi turun tangan dulu tu ketika saat Nabi sakit uzur ketika mana Nabi gagah turun lutut dulu. Kalau kita tengok begitu, cuba tengok orang tua-tua kan. Orang tua-tua orang uzur, dia nak sujud dah. Dia tak sujud, turun kaki dulu. Sakit. Dia sakit uzur. Mesti turun tangan dulu. Nak boleh backup kepala lutut tu sakit. Dia turun tangan dulu. Ya sungguh. Jadi ulama kita tu kemah belaka dah. Kita yang ngaji ni nak amal ibadat pada Allah, bukan ngaji nak buat bala. Jangan. Habis itu kemudian kata dia dan sunat tertib pada menghantar sekalian anggota tujuh anggota tadi tu atas aturan yang tersebut. Tengok. Jadi sebab tu dia bila tu atas tertib dah.
Tu. Atas tertib dah mana? Dua perut anak jari dua kaki. Betul tak? Tak ke kaki nocak ke atas. Kaki duk bom dah kan? Jadi dah perut anak jari kaki dulu hok rapat ke tempat sujud. Betul tak? Lepas dua kaki, dua perut anak jari kaki. Berapa pula? Dua kepala lututnya. Yalah. Pak, dua kepala lutut. Lepas dua lutut, dua tapak tangannya. Betul tak? Lepas tu barulah dahi dia. Dia bila tadi tu bukan sengaja-sengaja nak ayat tertib sunat. Sunat pula tertib tu. Dapat pahala pula. Jadi kalau kita sujud tu dahi dulu boleh orang pandai tak tu ni. Sama Allah akak kaki nyak gitu sujud kepala dulu. Apa tu baru tangan, baru kepala lutut. Boleh tapi tak dapat pahala sunat. Tapi orang tak uak hijau lagu tu. Kalau keji dalam perbuatan semaya tu boleh bawa batal kan mai. Kalau keji sebab orang panggil kalau melopak tu batal. Apa keji melopak dalam semaya, melopak keji. Maka boleh bawa batal perbuatan yang keji. Keji tu maknanya tak molek lah semaya melopak. Jadi kalau dia boleh sujud turun tu tidak dengan kaki dulu, dengan tidak melopak, tidak buat kerja yang keji. Selekeh lah. Tapi tak boleh pahala sunat tadi. Tu. Jadi sunat tertib ni sunat suku pula ni, dapat pahala ni. Allah, banyak pahala kalau kita tahu ni, kita duduk semaya bel ni, kalau kita ikhlas sungguh lah. Dan sunat tertib. Tertib ni maknanya apa? Mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Itu panggil tertib. Tu pelatur, aturan dia. Dan sunat tertib pada menghantar sekaliannya nyetujui anggota itu atas aturan yang tersebut itu. Mana kok dia sebut tadi? Susuneh sebut. Dua perut anak jari dua kakinya dulu. Kemudian dua kepala lutut. Kemudian dua tapak tangannya dan dahi. Gitu dah. Kalau kira hadis Bukhari Muslim tadi dia tak sebut mengikut tertib lah nabinya. Semata-mata bila lah. Tu. Habis. Ketiga daripada 8 perkara syarat sah sujud tu terbuka dahinya. Dahi sajid adalah dahi orang yang bersujud. Dahi musalli tadi tu, orang semaya. Terbuka dahinya, tak boleh tertutup. Tu. Orang pakai piah ke, pakai sokak ke, atau pakai serbai ke, tak boleh. Dahi dia ni tertutup. Maka rapat kening. Rapat kening. Tu dahi itu kena di kopiah dia, di serban dia, di sokak dia. Sedangkan kopiah atau songkok dia tu bergerak dengan gerak dia ketika dia yang semaya. Tak sah tu. Dah. Melainkan serban dia tu ekor dia panjang. Panjang tu jadi sejadah pula. Panjang ekor dia kan. Ekor dia tepat jadi sejadah. Sekira-kira kalau dia bergerak, tak bergerak ekor serban dia tu, maka dia sujud atas tu sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab bukan lagi orang panggil pakaian dia. Sebab apa? Tak gerak dengan gerak dia. Macam sokok piah ada kepala ni. Kalau kita gerak, gerak tak? Gerak sekali. Maka tak boleh kita sujud atas dia. Tu dah. Kalau serban tu panjang, ekor dia tak tahu panjang. Panjang tu sampai jadi sejadah pula. Ni. Sekira-kira kalau dia naik kiam ngerokok ke apa, kain serban dia tadi tak gerak dapur, duduk bawah tu, tapi sambung dengan tubuh dia, sambung dengan pakaian dia, tapi tak gerak dah. Apa? Panjang sangat. Maka dia sujud dah tu tak apa. Tak apa tu. Keempatnya, keempatnya daripada 8 perkara syarat sah sujud, ditekan akan kepalanya yang musalli kepada tempat sujud. Ni syarat ni. Tu. Kalau lah kitab Bughyatul Tolak dia katakan dan lagi disyaratkan sah sujud itu memberatkan kepala pada tempat sujud. Mana tekan sikit. Tempatnya tempat sujud. Itu nekah.
tu kita kata ginilah. Nah, sejadah ni ada kapah bawah. Nah, bila kita tu orang panggil sujud atas kapah tadi, atas sejadah tadi, kita akak tu lekat kapah tu di apa? Di bawah tempat sujud tadi. Tu lagu tu. Lagu tu. Itu maksudnya sebut tu. Tu. Baca sekali. Maka jika sujud ia musalli atau umpama kapas, nescaya berbekas dan nyata bekasnya kapas pada tempatnya sujud. Jika tu kait ada kapas di bawahnya, di bawah tempat sujud. Gitu. Artinya kita sejadah, kapas duk bawah. Kapas duk bawah sejadah. Bila kita sujud atas sejadah tu, kita akak gaun ini selekat. Tu makna katanya kita teker tu, kita teker. Kalau tak lekat tu makna kita tak teker. Itu maksud dia gitu dah. Tapi bukan nak suruh buat lagu tu. Lama dalam semayal tak kapah pula bawah sejadah. Suka sujud, lepas tu akak selop. Jangan dak sini. Nak ayatnya apa? Teker tu lagu mana? Setara tu lah orang panggil teker. Gitu dah. Habis. Habis tu. Tu. Kemudiannya ada hak lain pun wajib terbuka. Ini kita baca sikit hari tak buyah kata. Dan hanya menegahkan segala anggota yang 6 itu, tiada wajib yang lain daripada dahi. Mana dahi saja hak wajib kena terbuka. Hak lain tak wajib. Atas qaul mana? Atas qaul yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli sepakat. Ibn Hajar dengan Syekh Ramli sepakat. Dan Khatib Syarbini pun sepakat kata hanya dahi saja. Khilaf bagi Syekhul Islam, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pada syarah Minha. Tu. Maknanya apa? Bukan hanya dahi sajalah kalau ikut Syekhul Islam. Ada lagi lah. Mana? Tapak tangan ke apa? Tu. Lutut dak lah. Muka lutut pakai lama saya elok kali. Dak lah. Nah. Mana dahi, tapak tangan, lepas tu perut, anak jari kaki. Itu kalau mengikut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Minhaj. Tapi kalau ikut Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, Khatib Syurbini, hak lain tu tak kena, tak disyarat. Hanya dahi saja. Dahi syarat tak ditutup. Hak lain tak apa. Hidung sunat. Hidung sunat ada tu ni. Hidung sunat, bukan jah lah. Sunat nah. Silap tu sebut jah. Itu dah. Tapi tak ada arah lah. Dia musuh kita pakai juga. Apa tu? Face mask nak. Pakai lah nak. Kalau kira-kira dalam semaya ni makruh kita tutup mulut. Makruh kita tutup mulut dengan hidung. Ada hadis yang lari-lari tu bukan haram dah, makruh. Makruh kita tutup. Sama orang tina burdah. Sunatnya dia buka ketika mana dia semaya. Itu kan. Tapi kadang-kadang orang tina nak warak dok lah semaya pakai gol lagi. Kena. Tu warak dok payah juga. Lama pergi Mekah haji wa umrah pun pakai pula ni. Pakai juga ni kok ai tak leh. Kena buka betul tak? Nak buka betul. Baik. Jadi kalau kira Ibn Hajar, Syekh Ramli, Khatib Syurbini, lain pada dahi tu tak apalah. Tertutup pun. Apa kita semaya tu lengan baju kita tutup sikit tapak tangan so apa. Ataupun orang tina kaki dia tu duduk injuk atas kain kana dia tak apa, sah tak ada hal tu. Hanya dahi saja. Hanya dahi saja. Hak wajib. Adapun sunat, hidung pun sunat. Hidung tu sunat. Habis itulah. Kemudian kata dia, tengok. Kelimanya daripada 8 syarat sah sujud ialah jangan qasak, jangan niat. Jangan qasak mana jangan niat.
dengan turunnya seorang musalli tadi tu, jangan dia niat turun daripada i'tidal kepada sujud tu. Jangan dia niat apa? Bagi yang lain daripada sujudnya musalli. Jangan niat nak ambil anak koci ke nak gapo, dia nak turun ambil anak koci, lepas tu sedang molek sujud lah, tak sah tu. Sebab apa? Sebab dia tidak niat nak sujud. Jangan ada niat selain daripada sujud. Mestilah orang panggil turun tu memang nak sujud. Bukan kejut ke apa. Ada juga kejut dah sini. Kejut apa? Duk yang tidak molek-molek. Tamu pasal bedik kejut kanyak. Ingat kau bong ke apa? Tunduk dia, sujud dah. Sujud lah ya. Tak sah. Mesti naik balik. Kena turun balik sujud. Sebab apa? Turun tadi tu niatnya lain daripada sujud. Tak sengaja dia panggil. Gitu. Baik. Baik. Kemudian kata dianya, enam daripada 8 syarat sah sujud, bahawa tiada sujud ia musalli atas sesuatu yang ia tanggung akan sesuatu yang bergerak dengan geraknya musalli. Tadi seperti kita sebut tadi. Jadi kalau dia apa nama ni? Serbai ke, kain sebar ke ni kan, kain ridak ni, dia jenis tak siapa awak sejadah yang sakut atas bahu. Tiba-tiba bila sujud, jatuh depan, sujud atas ni. Bila dia bangun, gerak gerak dengan gerak dia. Tu tak sah sujud atas ni. Sama macam tadi serbai dia tu tak, ekor dia tu panjang ni. Tika yang nak sujud tu mari duduk depan, sujud. Bila dia bangun, gerak dia. Itu tak sah sujud atas sesuatu yang ia musalli tanggung akan sesuatu yang bergerak dengan geraknya musalli. Kalau dia tanggung sesuatu, dia sujud di atas sesuatu yang dia tanggung, tapi tidak bergerak dengan gerak dia, itu tak apa, sah tu. Itulah. Ketujuhnya, meninggi akan punggung nyonya musalli daripada tengkok nyonya musalli. Jangan menegak, jangan. Ada sini. Tu lama je tengok agama lain tu ada hak menegak ke. Ada hak menegak tu. Tengok cerita-cerita apa orang putih ya. Kristian kan. Yang masuk gereja dia tu menegak tu. Menegak ada. Hindu. India lagi menegak tu ni guling seluk dia kata hebat cara dia kita kena buat gitu ke Allah akbar menegak tu. Tu tak sah tu dah, mesti punggung tinggi daripada tekak kita. Tu dah. Tu meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Kalau dalam kitabnya dia sebut, dalam kitab Buaya Tutulai kata dan lagi disyaratkan meninggikan punggungnya musalli daripada kepalanya musalli. Kalau sama rata lagu mana? Tengok. Maka jika sama rata punggung dengan tekak tu sama, punggung dengan kepala tekak tu sama, mana menegak lah. Atau tertinggi kepalanya daripada punggungnya. Tu lagu mana tinggi kepala pada punggung? Tak tahu dia sujud atas gapo, tak tahu. Tinggi dia lapik gapo depan dia ni. Atas pak sujud dia lapik meja gapo. Jadi sujud punggung duk bawah jadi. Jadi kepala tu tinggi pada punggung. Tu tengok dah. Mana ni? Tadi. Baik. Tu. Jawabnya nescaya tiada memadai. Tak sah. Sujud lagu tu tak sah. Tiada memadai. Kerana apa tidak memadai? Yani la yakfi, makna la yasihu tak sah. La yakfi, la yasihu tak sah. Tak sah sujud dia tu. Sebab apa tak sah?
Kerana tiada dinamakan sujud. Orang tak panggil sujud ke tu? Nah, kalau orang panggil sama rata punggung dengan kepala, orang tak panggil sujud, tu orang panggil nerak. Nah, kalau kepala tinggi pada punggung, orang tak panggil sujud juga, orang panggil ngendak. Kayak ngendak kayak gitu kan. Kepala duk gitu. Nah, punggung rendah pada kepala, orang panggil mengendak. Nah, kalau sama tinggi, nerak. Kalau kepala tinggi pada punggung, ngendak. Lepas tu tak panggil sujud, lepas tu tak sah. Tu. Kerana tiada dinamakan sujud. Tu. Tu seperti ia musalli, itu lagu mana contohnya? Sembahkan mukanya dan hunjurkan kedua kakinya. Tu menerak tu lah. Dia sembah muka dia, sembah tu makna sembah muka dia. Lepas tu hunjur kaki bakal lunjur tu. Letih nak akak-akak punggung ni. Punggung berat berapa kilo tak tahu berapa kalinya. Nah, pakai menerak tu. Tu tak sah. Tetapi tengok ada istidrak tu. Tetapi jika sembahyang ia musalli di dalam perahu yang berlayar. Ni orang panggil istisna daripada kata tak sah. Sungguh pun kata nerak tadi tak sah, ngendak tadi tak sah, sebab bukan nama sujud tu lagu tu. Tetapi jika sembahyang ia musalli di dalam perahu yang berlayar. Syaratnya perahu tu berlayar. Kalau perahu duduk senyap lepas sahur tu tak boleh lah. Berlayar kan, bila berlayar ni kan ya ada ombak ke berapa tu. Nah, ya berayung beroyok dia panggil. Berayung. Nah. Padahal sengit ia perahu. Sengit tu sebab apa? Berayok tu lah. Kena itu di apa badai. Gelombang ombak dah. Tu. Tiada dapat ia musalli meninggikan punggungnya daripada kepala. Oleh kerana berayok kapal tadi tu, kadang-kadang jadi nerak, kadang-kadang jadi ngendak ni. Duduk tengah semaya dalam perahu tu. Maka sah sujud, sah. Sah sujud. Tetapi yang aku lega dah ni, sah beres selesai masalah. Tetapi istidrak istidrak pada istidrak lagi orang panggil. Sungguh pun kata sah, tetapi wajib mengulangi sembahyangnya. Tu dah. Wajib kena iadah balik semaya dia. Dah kata sah tadi. Sah tu kalau takdirnya dia mati, artinya dia tu dihira ke semaya. Itu maksud sah itu. Tapi takdirnya kalau dia tak mati lagi, siapa darat dah. Tak ada beroyak dah lah dah tu ni. Semaya hak tadi tu wajib iadah balik. Sebab apa tu? Ilak dia. Ilak kerana apa wajib kena ulang balik? Kerana uzurnya itu nadir. Uzur nak boleh sujud dalam keadaan berayuk lagu tu nadir sebenarnya. Jarang benar. Tapi kalau tak boleh doa pun sah lah. Sah tu maknanya kalau dia mati orang semaya. Tapi oleh kerana benda tu nadir, kaedahnya an-nadiru maujuduhu kal ma'dum. Benda jarang sangat berlaku tu, berlaku dia supaya tak berlaku. Benda jarang berlaku, nadir dia panggil. Ada dia tu supaya tak ada. Jadi tak dikira. Maknanya kena sujud seperti biasa juga. Setahap-tahap boleh. Tapi kalau berayuk kuat sangat memang tak boleh. Maka sahlah sujud setakat mana hak mampu. Tetapi kalau umur panjang, sapat darat tak ada berayuk dah, wajib iadah balik. Tu pula dah. Tapi kalau tak sapat mati atas perahu, maka dia orang semaya. Itu dah. Tu sebab apa tu? Sebab ya hukum fiqh ni iza dhaqat ittasa'at. Bila sepit iza dhaqat ittasa'at. Betul? Bila sepit keadaan payah, maka hukum jadi luas. Hak asal tak sah jadi sah. Gitu ni. Sebab apa? Sebab al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, payah. Nak sujud macam biasa tu payah ni, berayuk ni. Nak muncul tak karai jadi Titanic ke berapa. Kapal Titanic ke apa.
Mujur semaya gak nah. Maka kepayahan itu mengherekkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir itu. Tapi iza tasa'a, bila keadaan itu luah, tak ada berayak tenang, tak ada gepa bumi gapo tenang apa kita lah ni. Maka hukumnya jadi dhaqat, sempit. Maka tadi wala sah tadi sebab apa? Sebab payah tadi. Bila siapa darat tak ada gapo, waktu ada yang ada tu wajib pula. Sebab apa? Nadir maujuduhu kalmat ada. Habis. Tu panjang lagi ni, tengok sikit lagi dah. Dan demikian lagi orang yang ada padanya pada orang penyakit yang tiada dapat serta penyakit oleh meninggikan punggungnya daripada kepala. Tu kira sebab ada penyakit gapo tak tahulah. Mana tak boleh nak akak punggung dia tu. Punggung dia tu tak boleh nak akak tinggi daripada kepala. Memang dia jadi macam nerak juga hukum mana pun. Payuh nak akak. Tak nerak pun jadi orang panggil apa? Kekeng dia tu gitu, punggung dia jatuh bawah. Boleh bayar dia. Kekeng dia tu luas gitu, pak punggung jatuh bawah. Nak akak tak gerak. Tak tahulah stroke pinggir kau gapo. Stroke punggung kau wallahu a'lam. Tak gerak nak akak punggung je. Ada penyakit dia panggil. Hendaklah seorang yang ada penyakit gitu tu sujud barang sedapatnya. Mana boleh. Jadi kalau kita tengok ada orang gitu tu, jangan tu kata tak sah. Awak ada penyakit ke tanya dulu. Awak ada penyakit ke apa sujud belak macam nak nerak pun nak nerak tak nerak. Kata saya punggung tak boleh hakak ni. Memang sakit sungguh. Sujudlah bagi sedapat. Itu habis. Demikian lagi jika lemah seorang daripada sujud melainkan dihantarkan umpama bantal. Ni orang sakit ni wajib dikerjakannya mana? Wajib kena letak batang baru terakak punggung dia. Wajib kena letak batang. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepalanya. Tu dah. Jadi kalau dia tu boleh nak akak punggung tapi kena sauk batang, maka wajib kena sauk batang. Tu. Ataupun maknanya sini ialah ni depan ni. Nak sujud depan tu kena ada batal dah tu ni. Maka wajib dia kena letak batal baru jadi sujud. Dia tak sapa nak sujud latar tu dahi dia tak sapa latar. Melainkan kena letak batal baru dah dahi dia tu sapa ke sesuatu. Maka wajib kena letak bantal. Lepas tu dan wajib ditinggikan punggung dia lagi daripada kepala dia. Dah kita kata ni latar. Ni latar ni. Lepas tu nak sujud rapat sini tak boleh. Wak mari batal. Mai batal baru boleh rapat ke sesuatu. Nak rapat ke tak boleh. Sakit ke mana wallahu a'lam. Kena ambil batal. Baru rapat dahi dia batal. Lepas tu punggung kena angkat tinggi lagi daripada kepala tadi. Sini. Baru sah. Tu baru sah lagu tu dia ya. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepalanya musalli jika dapat tu kait. Dan jika tiada dapatnya meninggikan punggung, tiada wajib. Tak wajib lah. Gitu Mana ni orang ada penyakit ni. Maknanya dia tu atas latar tak boleh nak sujud. Kena wak mari batal baru boleh rapat sujud di batal. Lepas tu punggung wajib kena angkat tinggi kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Mak buat ke dia. Mungkin sakit. Itu dah. Habis itu. Kemudian kita tengok kita pula. Kedulapan. Last sekali. Kedulapan wajib umat ninah padanya yakni di dalam sujud. Tu wajib kena tumak nino bertenir panggil. Karena Nabi kata iza sajadta famakkin jabhataka minal ardi wala tanqur naqran. Itu. Apabila bersujud oleh engkau, famakkin jabhataka minal ardi, maka tetapkan dahi kamu pada bumi, wala tanqur naqran. Jangan kamu sujud seperti pagu oleh ayam, memagu oleh ayam, akan makanan akan sebagai memagu. Itu. Maknanya ayam kan dia pagu kan? Gitu kan? Betul tak? Allahu akbar.
Apa pagu ayah panggil semaya pagu ayah itu. Wala tankur nakra. Jangan kamu semaya sujud itu seperti pagu ayam sebagai pagu apa? Mak gitu. Nah, jangan tak sah. Maka sebab tu kena tumakninah. Kena ada tumakninah. Tu betul ni. Sekurang-kurang tumakninah tu dulu kita sebut dah kan? Ya sebut dah dulu. Subhanallah. Sekurang tumakninah tu subhanallah. Tu. Sekurang-kurang agamanya ialah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali dah. Kalau semaya sore gilah nak baca banyak kali banyak mana pun. Nah. Kita dak balik. Semaya sore subhanallah. Kalau tu imam lama sujud dia sini. Siapa makmum ingat tu imam tidur kawan. Nak ayat kata kuatnya masya-Allah semaya dia. Tu jadi balik kita dah. Sepatutnya kita jadi imam tu kita kena takhfif. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Bila mu jadi imam seorang daripada kamu hendaklah kamu peringat. Peringat ni mana jangan cepat sangat dulu. Sesederhana lah. Baca surah tamam. Nah, kalau rokok sujud pun bacanya 3 kali saja. Nah, kalau kita semaya seorang pergi nak baca 11 kali ke tak apa. Lama rokok lama sujud tak apa. Nah, itu gitu. Tapi taklah kita kalau semaya seorang tehos senapah subhanallah lakon. Sekarang biasa ajalah ya tu. Dan sunat membaca, sunat tidak wajib dah. Dan sunat membaca padanya ini di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi pangkatnya, wa bihamdihi, dan dengan kepujiannya kemudian Tuhanku. Wa sunat tu 1 kali. Sekali sunat. Dan sekurang-kurang akmal tadi kita sebut dah. Sekurang-kurang akmalnya 3 kali. Tu jadi kalau kita semaya tu kak 3 kali. Dah 3 kali lah. Tak usah sekali laju sangat. Nah, sia ke pocik. Ya asalnya niat nak begitu. Orang tua ni rengeh lah kali mutah je luar gitu. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Mutah tu habis. Ayam McD ke bodoh pakai tadi. Bersembuh kata berat tu imam ni. Jangan cepat sangat, jangan slow sangat gitu. Sederhana. Khairul umuri awsatuha. Itu dah. Tu. Maka 5. Tu summa, kaya tu maka tu summa lah. Kemudiannya 5. Nak panjang lagi, maka 7. Maka 9, maka 11 kali. Jadi 5, 7, 9, 11 ini kalau kita semaya sore. Ataupun jemaah tu jemaah yang orang panggil apa? Mahsurah, mana hak tahu dah. Memang orang panggil redha dah tu imam dia gini. Nah, memang setuju dah. Fak kita kalau rokok sujud sebelah dah beres. Sini. Tak ada orang luar lagi tak ada. Memang macam balas untuk guru masjid-masjid di pondok. Gitu lah biasanya. Yang makmum tu orang panggil hak orang panggil setuju belaka lah. Tapi kalau orang panggil masjid hak ramai orang mari, tak boleh lah. Orang lain ada hajat ke apa ni, maya maghrib kau semaya sunat tasbih ni lama boleh kau sujud nyanyi kau orang ada masyarakat sakit perut nak terberok ke apa nak kecik macam-macam tu habis. Dan sunat bagi laki-laki merenggang akan 2 lengannya daripada 2 lambungnya. Ni lambung. Renggang, buka sikit. Jangan buka menagit tu budak tu ni. Ada juga orang. Tanya masa tak ada covid kan. Kalau semai rapat-rapat tu, dia geras sangat. Masa caca rapat. Tu badi derah tu sujud. Apa? Orang tepi tu gini saya kata seret di tepi. Kona tepi belakang kan. Ajar kali dia. Janganlah gitu dah. Buka sikit jangan berapak. Orang tina sunat rapat. Itu dah. Orang tina sunat rapat. Bagi laki-laki sunat direnggangkan sedikit 2 lengannya daripada 2 lambungnya. Ada orang tina sunat berapak. Tu berapak dah.
Kamu orang tenong gitu semaya. Pojat garik mana nanti ni? Dan sunat mengangkat akan perut nyonya musalli daripada dua paha nyonya musalli pada rukuk nyonya musalli dan sujud nyonya musalli. Sunat ke? Perut kita tu jangan rapat dengan paha tika rokok kita sujud. Ni perut orang bucik sangat nak macam mana. Bukan dia nak berapak, memang dia tak boleh. Labu dak labu dak perut dia. Asal rokok je rapak paha, asal sujud je rapak paha perut dia. Bucik dak lalu terus aku ada. Ni bagi orang yang tidak bucik lah ni. Nak kalau bucik pun tak rapak paha. Jangan dia tu. Gi buat parking stesen bas situ. Buat stesen bas tak apa dia. Gitu senyap. Sunatnya yakak perut dia tu, jangan rapak paha dia. Ketika mana? Rokok dan sujud. Tu sunat. Habis itu kemudian kita sambung pula bermula duduk antara dua sujud, iaitu 4 syarat. Wallahu a'lam. Ajak dah pen, ambil pen. Oh, Luffy. Ambil pen. Ngana. Boleh? Tak bila sujud ketika tiup angin kipas kan. Dia berdasar jatuh tempat sujud. Itu sikit lah. Tak apa. Contoh betak ke. Tak apa. Tak apa. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Tak apa. Sebahagian tak apa. Dahi ni bukan seluruh dahi, sebahagian tu tak apa dah. Boleh. Sah. Pen ke pensel? Pensel ni budak-budak ya. Allah ya Rabbi. Orang tua nak nikah selusa pakai pensel lagi. Tak apa tu. Boleh tanda ya lama cuti ni. Sebulan Ramadan, puasa sebulan, cuti sebulan. Nah, raya sebulan bukalah cuti. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.